Salam sejahtera doktor, nama saya Nazafriza binti Muhammad Kasim, nama Metri 281140. Saya akan membentangkan tentang wanita. Secara umumnya diberikan hak-hak dalam pelbagai hal seperti perkahwinan, penceraian, penjagaan anak dan sebagainya. Kedudukan wanita dalam masyarakat telah berubah selaras dengan perubahan zaman. Kedudukan wanita sama dengan kedudukan lelaki dalam Islam kerana Nabi Muhammad SAW mengiktiraf kedudukan isteri baginda yang tinggi dalam ilmu dan baginda bersabda supaya umat Islam belajar daripada itu. Selain itu, Islam jugalah yang membela kedudukan kaum wanita. Wanita juga memainkan peranan yang penting dan besar dalam keluarga dan masyarakat. Hal ini kerana sebelum kedatangan Islam, wanita dipandang rendah dan tidak mempunyai hak-hak sebagai manusia. Namun dengan kedatangan Islam, kedudukan wanita menjadi lebih tinggi dan golongan wanita mempunyai martabat tinggi di sisi Allah SWT sebagai manusia yang mempunyai hak dan tanggungjawab. Teks yang digunakan sebagai data kajian ialah Ketika Samudera Kupintal, Anatologi Cerpen Selenggaran Baina Mustafa dan C. Mas Saud 2018. Penulisan ini diberi tajuk Ketika Samudera Kupintal kerana dalam konteks ini terdapat pelbagai jenis unsur tema dan cabaran-cabaran dihadapi oleh kaum wanita, lelaki, remaja. Tema-tema dalam cerpen ini meliputi kisah rumah tangga, kehidupan di sekolah, guru, remaja, keagamaan dan keluarga yang penuh dengan cabaran. Dalam teks ini terdapat 14 cerpen. Cerpen yang dipilih adalah Aku Ingin Bahagia, karya oleh Nur Azia Muhammad Isa. Wanita didefinisikan sebagai wanita oleh bahasa Sanskrit yang bermaksud tercinta, diharapkan, didambakan dan dicintai. Wanita digunakan untuk wanita yang berusia menginjak dewasa. Cerpen Aku Ingin Bahagia oleh Nur Azia Muhammad Isa menceritakan tentang kisah seorang wanita yang bernama Khalida yang menghadapi pelbagai cabaran dan dugaan. Dari kecil lagi dalam kehidupannya, Khalida seorang anak yang kehilangan ibunya ketika ibunya melahirkannya, manakala ayahnya melepaskan tanggungjawab membesarkan Khalida kepada saudara kerana ayahnya merasakan bahawa ibunya meninggal kerana Khalida. Bermula dari situlah, Khalida belajar erti kesabaran yang tinggi dan kecekalan untuk meneruskan kehidupannya untuk mencapai cita-cita untuk belajar sehingga menara ganding. Namun semasa Khalida menginjak remaja, Khalida sekali lagi dikecewakan atas nama percintaan dan persahabatan apabila kedua-dua insan yang disayangi mengkhianatinya. Pada awalnya, Khalida begitu sedih atas aturan hidupnya, namun masa mengubah segala-galanya apabila Khalida mendapat keputusan cemerlang dalam SPM dan dapat mencapai cita-cita, dan pada ketika itu dia menemui pasangan hidup. Mereka melangsungkan perkahwinan dan Khalida bahagia apabila ayahnya mula bercakap dengannya pada hari bahagia. Khalida dan Ammar digunakan dua cahaya mata, namun kebahagiaan bawah Khalida tidak bertahan lama apabila suaminya meninggal dunia akibat bara usus. Khalida sekali lagi belajar untuk terus bersemangat untuk meneruskan kehidupan demi anak-anak dan juga untuk memenuhi permintaan suaminya supaya anak-anak mereka dijaga dengan penuh kasih sayang. Saya Elisa Omyani, 2780079. Saya akan teruskan wanita Melayu dalam karya kreatif. Beberapa aspek penting yang dapat diperhatikan ialah dari segi pendidikan dan kepimpinan. Masalah kekerasan terhadap wanita termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan manusia tetap menjadi isu yang serius di badan negara. Peranan seorang isteri, mereka bukan lagi sekadar tukang masak dan pengasuh, maka memastikan keseimbangan sebagai isteri dan ibu dalam keluarga. Dalam cerpen Aku Ingin Bahagia, setelah Makcik Khalida bercerai dengan ayahnya, Makcik masih bertanggungjawab untuk menjaga mereka. Hal ini ditunjukkan setelah bercerai, adik-adikku diambil oleh Makcik kerana gaji Makcik lebih besar daripada gaji ayah dan ayah merelakannya. Ibu Khalida sebagai seorang isteri juga semasa mengandung Khalida, dia mempunyai masalah kesihatan dan doktornya menasihati supaya ibu menggugurkan kandungannya. Tetapi ibunya melahirkan zuriat itu. Hal ini ditunjukkan aku dilahirkan tanpa kasih sayang seorang ibu kerana ibu meninggal ketika melahirkan aku. Aku menjadi anak terbuang sejak dalam kandungan. Adilkah tu? Aku tidak pintar lahir ke dunia ni. Kesimpulannya, Makcik Khalida setelah bercerai dengan ayah, Makcik dalam memikul tanggungjawab seorang isteri menjaga adiknya. Dan seterusnya ialah peranan sebagai seorang anak. Sebagai anak boleh berbeza mengikut budaya,
nilai keluarga dan persekitaran di mana mereka membesar. Khalida sebagai seorang anak mengorbankan masa pembelajaran demi membantu uruskan rumah tangga. Hal ini ditunjukkan pembelajaranku agak merosot kerana aku perlu menjaga adik-adik yang masih kecil. Sementara ayah dan ibu tiriku keluar bekerja. Dan juga segala keperluan hidup diakukan sendiri hatta keperluan adik-adik ke sekolah pun sudah menjadi tanggungjawabku untuk diuruskan. Selain itu, Khalida bertanggungjawab untuk mengambil bahagian dalam pendidikan formal, mengembangkan kemahiran dan meningkatkan pengetahuan. Hal ini ditunjukkan dalam cita-citaku menggunung tinggi iaitu ingin menjadi seorang pensyarah. Masa yang terluang aku isikan dengan mengulang kaji pelajaran dan juga selama 3 tahun menimba ilmu, maka pengajaranku di universiti dapat ditamatkan dengan markah CGPA yang agak memberangsangkan. Khalida sebagai anak terus menjaga hubungan baik dengan ahli keluarga. Walaupun makcik bukan ahli ibu kandung, tetapi dia juga memberi kasih sayang sebagai anak kepada ibu. Hal ini ditunjukkan walaupun makcik agak tegas, namun aku sayang dan sudah menganggapnya seperti ibu sendiri. Pernah sekali ku mempertahankan makcik apabila ayah berterusan menuduhnya yang bukan-bukan. Secara keseluruhannya, Khalida sebagai seorang anak telah menjaga hubungan mesra ahli keluarga walaupun tidak disukai oleh ayah. Salam sejahtera, nama saya Siti Nur Ashira binti Azhan, matrik nombor 277640. Peranan wanita sebagai ketua keluarga merujuk kepada gambaran wanita yang memikul tanggungjawab utama untuk memimpin dan menguruskan rumah tangga. Ini boleh berlaku dalam pelbagai situasi. Contohnya, jika seorang wanita menjadi ketua keluarga kerana kematian suaminya, penceraian atau sebab lain yang menjadikannya ketua keluarga tunggal. Dalam cerpen Aku Ingin Bahagia, menerangkan suaminya meninggal dunia semasa kemalangan yang telah meragut nyawa suaminya. Hal ini digambarkan dalam petikan, "Gelap duniaku mendengar perkabaran daripada 2 orang polis yang memberitahu tentang kemalangan jiwa yang membabitkan suamiku." Akibat musibah suami, tanggungjawab sebagai ketua keluarga telah berubah kepada seorang isteri. Wanita mempunyai tanggungjawab untuk memberikan sokongan emosi, mendidik dan membimbing ahli keluarga yang lain. Mereka mewujudkan persekitaran yang selamat, memberikan kasih sayang, perhatian dan nilai moral kepada anak-anak serta memberikan galakan dan motivasi untuk seluruh keluarga. Khalida harus mendukung dan membimbing anggota keluarga. Sebagai contoh, akan kutempuhi segala onak duri demi tujuan itu. Tidak akan kubiarkan mereka alami zaman kanak-kanak dan remaja seperti yang aku alami. Secara keseluruhannya, sejak kematian suami Khalida, dia telah memikul tanggungjawab sebagai ketua keluarga demi mendidik anak-anak dan menjaga hubungan dengan ahli keluarga yang lain. Dia bertanggungjawab untuk menguruskan rumah tangga dan memberi pengajaran yang baik kepada anak-anak. Seterusnya, wanita sebagai seorang kasih melibatkan semua aspek membina dan mengekalkan hubungan yang sihat dan saling menyokong. Sepasang suami isteri perlu mengekalkan hubungan antara satu sama lain untuk mengekalkan hubungan tersebut. Jika satu pihak sahaja yang menyumbang, pihak yang satu lagi akan terluka. Dalam cerpen Aku Ingin Bahagia, Khalida ingin mendapatkan kasih sayang dan perhatian daripada kekasih untuk mengekalkan hubungan yang bahagia. Hal ini jelas dalam petikan, "Kasih sayang yang aku nikmati walaupun sekadar sekejap cuma telah direnggut oleh sahabat baik aku sendiri. Salahkah aku menjadi seorang yang jujur? Atau dunia ini sudah tidak memerlukan orang seperti aku?" Selain itu, Khalida juga pernah putus cinta selepas dikhianati oleh teman lelakinya. Pada masa ini, dia mengalami kesakitan, tetapi dia tidak lama kemudian menyedari bahawa ada sesuatu yang lebih penting, iaitu peperiksaan SPM yang akan datang. Dia juga perlu membuktikan bahawa dia tidak akan hidup dan menderita untuk Syahrul. Selepas usaha Khalida berubah, dia juga berjaya mencapai keputusan yang cemerlang dalam SPM. Semua ini bukan untuk Syahrul, bukan untuk ayahnya, bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Walaupun Khalida berasa sangat sedih selepas kehilangan suaminya, Ammar, dia faham dirinya masih mempunyai 2 orang anak yang perlu dijaga. Ketabahan seorang kekasih selepas perceraian melibatkan proses penyembuhan diri, menerima
perubahan, membina kemerdekaan, mengekalkan hubungan dengan bekas pasangan dan membuka diri kepada hubungan baru. Dengan ketabahan ini, seorang wanita dapat menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan. Inilah masanya untuk fokus dan memberi tumpuan pada perkara yang lebih penting, bukannya hidup dalam kesakitan. Berikut menjelaskan situasi ini. Aku perlu berbuat sesuatu, aku perlu bangkit supaya Syahrul tahu yang aku tidak hanya bergantung kepada dirinya. Dan situasi yang seterusnya, walaupun diri ini dikecewakan, aku harus bangkit untuk kembali menjadi Khalidah yang dahulu, setidak-tidaknya demi ayahku. Dalam dua petikan di atas menunjukkan Khalidah seorang kekasih yang tabah dan tidak mudah berputus asa selepas putus cinta dengan kekasihnya. Dia ingin menjadi seorang yang tidak bergantung kepada sesiapa dan tidak dijejaskan emosi oleh Syahrul. Secara keseluruhannya, watak Khalidah digambarkan pernah putus cinta, tetapi ketabahannya telah menunjukkan keyakinan dan tidak mudah berputus asa dalam kehidupan. Dia telah mencapai kecemerlangan dalam pembelajarannya dan dapat mengekalkan hubungan bahagia dengan suaminya. Kesimpulannya, cerpen-cerpen dalam anatologi menunjukkan nilai-nilai yang baik dapat dijadikan pengajaran dalam hidup. Cerpen-cerpen ini menunjukkan tentang kesusahan, kesukaran, cabaran dalam kehidupan. Namun, wanita-wanita dalam cerpen Ketika Samudera Ku Pintar menunjukkan bahawa wanita merupakan golongan yang hebat. Mereka mengajari bahawa cabaran-cabaran ini dapat diatasi dengan adanya sikap yang bersemangat dan kecekalan. Watak-watak wanita dalam cerpen ini tidak merungut dalam menghadapi kesusahan. Mereka cekal dan tabah dalam menghadapi pahit-pahit kehidupan. Watak-watak wanita dalam cerpen ini mengajari kita tentang nilai-nilai murni dan pengajaran yang dapat kita teladani dalam kehidupan seharian kita. Wanita berperanan sebagai isteri, anak, perempuan, ketua keluarga dan kekasih atau pasangan dalam sesebuah keluarga. Golongan wanita menunjukkan mereka mampu menghadapi pelbagai cabaran dan ujian yang dihadapi oleh mereka walaupun ujian itu sangat besar. Hal ini menunjukkan wanita merupakan golongan hebat, cekal dan bersemangat. Sekian, terima kasih.